Assalamualaikum. Saya Adam Kori, pengurusi Pertubuhan Kembari Iman Malaysia. Terima kasih kepada yang sponsor restoran ni, ada Dapur Sarawak. Dapur Sarawak. Terima kasih kepada Abang Mahmud Ali Bashar, pelakon tu. Sama dengan saya juga lah pelakon. Dan saya akan kenalkan, di sebelah kanan saya adalah Ustaz Rusdia Jauhari. Tak jauh mana, tapi jauh dekat sini lah. Yang sebelah kanan sebelah sini ialah Mario. Dia adalah jemaah Kembari Iman 2. Masya-Allah. Yang sebelah ujung sekali sana adalah Ustazah Umi Zaitun. Dan sebelah kiri saya Ustaz Suhi. Okey, hari ini tajuk kita adalah antara budaya dan agama. Okey, Ustaz nak mulakan bincang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakan Usra dan juga rakan Usra di luar sana yang menonton kami di FB Live Kembari Iman Malaysia. Dan alhamdulillah kami sebenarnya bersiaran di sebalik Gunung Santubong. Boleh lihat. Dan di tebing Sungai Rejang, Sungai Rejang di Sarawak. Dan sebenarnya kami bersiaran secara langsung di restoran Dapur Sarawak di Jalan Serikir, Jalan Pahang, berdekatan dengan Hospital KPJ Tawakal. Jadi siapa yang nak rasa makanan Sarawak asli daripada Sarawak boleh datang sini, insya-Allah. Jadi untuk kita memanjangkan usrah kita pada malam ni, insya-Allah kita sama-sama buka pertemuan kita ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tinggi kesyukuran Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang kita rancang untuk kita bertemu di alam maya ni kita dapat laksanakan. Ini semua adalah perancangan dan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun di alam maya tetapi mampu untuk mengikat tali persaudaraan kita dan ukhuwah yang begitu kukuh di antara kita, insya-Allah. Walaupun Kembari Iman ketiga masih belum kita berjaya untuk laksanakan, tapi itu bukan bererti kita terputus hubungan, tetapi kita masih lagi berhubung dengan kita anjurkan Usra Maya sebegini. Dan ini merupakan siri kedua. Dan pada episod kita yang lepas, Ustazah Asma dan Ustaz Fakhruddin yang mengendalikan. Daripada malam ni, insya-Allah saya Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari yang akan mengendalikan usrah kita pada malam ni, insya-Allah. Okey. Tajuk perbincangan kita sebagaimana yang disebut oleh Abang Adam tadi, iaitu antara budaya dan agama. Jadi kita menggunakan buku Fiqh Mu'allaf karangan Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, kan? Pada muka surat 10, insya-Allah, tajuk antara adat dan budaya bangsa sebelum Islam, untuk kita lebih memperincikan dan memperhalusi. Mungkin kita juga boleh berbincang kalau Puan Fazi dia yang mengawal ni. Jadi kalau ada soalan-soalan yang diajukan di dalam page kita, boleh ajukan, insya-Allah, dan kita cuba sama-sama berbincang dan kita cari jalan penyelesaian, insya-Allah. Okey. Kalau kita merujuk pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia. Bila Allah gunakan wahai sekalian manusia, bukan sahaja merujuk kepada orang Islam, orang yang beriman, tetapi seluruh yang namanya manusia. Inna khalaqnakum, kata Allah, kami jadikan kamu semua wahai manusia daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Syu'uban ni berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, kan?
lita'arafu, untuk kamu semua saling kenal mengenali antara satu sama lain. Kalau kita bincang perkataan ta'arafu ini, dia ditimbang dengan wazan tafa'ala, yang bermaksud satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang, tapi satu perbuatan yang mesti dilakukan sekurang-kurangnya dua orang. Jadi bila dita'arafu mesti bermaksud saling kenal mengenal, kan? Dan Allah kata dalam ayat seterusnya, inna akramakum indallahi asqakum, bermaksud orang yang paling mulia di kalangan kamu bukan kerana bangsa kamu, bukan kerana kamu warna kulit kamu, bukan kerana bahasa kamu, tetapi yang mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling tinggi takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bermaksud siapa yang paling tinggi keimanannya, siapa yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa TAKWA. TAKWA itu singkatan kepada takut wanita. Takut wanita, takut bini. Itu bukan. Dia takwa TAKWA. Takut bini. Contoh jamaah contoh saya enggak lah. Tak apa. Saya volunteer. Okey. Takut bini ialah okey. Oh, jarang-jarang. Dia bukan takwa, dia takwa. Bermaksud takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu alim, maha luas ilmunya. Khabir maksudnya maha mengetahui ataupun maha berpengalaman tentang selok belok manusia, insya-Allah. Okey. Jadi untuk itu saya nak pergi kepada semua rakan-rakan usrah yang ada di hadapan ni untuk memperkenalkan diri, sebab antara rukun usrah ialah ta'aruf. Baik. Jadi silakan bekerja di mana? Silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Rusdi Al-Jauhari. Nama alhamdulillah Muhammad Sulhi bin Hasbullah. Saya bekerja di Tabung Amanah Dakwah Islamiah Libya, Malaysia, mendaftar berjabat di bangunan Perkin, Jalan Sultan Azlan Shah, Kuala Lumpur. Dan dalam pertubuhan beriman ni alhamdulillah diamanahkan sebagai jawatan bendahari. Kaya ni kan? Kaya. Tolong pegang amanah. Pegang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Qurili bin Abdullah, pengurusi Pertubuhan Kembali Iman. Tak banyak nak cerita, tapi tengah berusaha untuk mencari dana untuk Kembali Iman siri 3. Walaupun dana belum cukup lagi, tapi kami belum putus asa dan tak pernah putus asa untuk mencari dana. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan di luar sana ingin sumbangkan sedikit dana kepada Kembali Iman, dipersilakan. Silakan. Suara kita. Assalamualaikum. Saya Mario atau Muhammad Mehdi Ulin, peserta Kembali Iman musim kedua. Terima kasih kepada pengerusi Kembali Iman dan Kembali Iman sendiri kerana pernah menaja saya ke menunaikan umrah ke Mekah lah. Kerja di Kuala Lumpur dan tinggal di Kuala Lumpur. Saya Iban Muslim. Dan seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Zaitun binti Julong, bekerja di Mawi dan dalam keluarga Kembali Iman saya sebagai penolong setiausaha. Jadi sebagai kakak dalam Kembali Iman ni, tempat rujukan adik-adik semua. Itu je. Terima kasih. Okey. Jelas tak? Okay. Kami pun nak minta respon pada sahabat-sahabat yang berada di luar sana. Cuba komen di ruangan komen tu. Adakah suara kami jelas? Gambar putus-putus ke, sebab kami tak naklah shot sendiri seorang-seorang kan. Kami nak ada interaksi juga. Dan sebenarnya yang paling penting apa yang kita bakal bincangkan pada malam ni sampai kepada saudara semua. Dan malam ni kita raikan pada semua sahabat-sahabat yang di luar sana untuk bertanya soalan. Mungkin Mario dia ada pengalaman bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia nak ya kita tahu Iban ni dia penuh dengan adat dan budaya kan. Jadi bagaimana dia sebagai seorang Islam masih mampu untuk yalah macam
untuk hidup dengan cara Harmoni. dan harmoni dengan itu. Dan mungkin saudara Adam pun sama juga. Kan dari sudut makan kan, makanan dan sebagainya. Semualah budaya. Cara hidup. Yang Ustaz Sulhi, saya dengan Umi memang belasah semua. Yang penting halal. Yang penting halal. Yang penting halal. Kita tak ada masalah. Ah. Roti canai India punya betul boleh makan. Tosi boleh makan. Apa lagi apa? Batu kayu pun Yo makan. tofu China punya boleh makan. Mi kolok boleh makan. Kita Saya batu dengan kayu pun saya makan. Makan tak? Jambu batu. Jambu batu. Ubi kayu. kayu. Ubi kayu. Itu saya makan. Besi pun makan. Besi pun boleh lah. Kena makan juga. Belimbing besi. Ya, limbing besi. Paku. Paku apa? Pucuk paku. Ya, betul. Ya, saya semua makan. Ustaz yang tak makan. Papan. Papan makan juga. Papan. Apa dia apa Suara kurang jelas ni. Okey. Suara kurang Suara- jelas. Suara kurang jelas, mana mungkin kena Okey. Oh, kita Tapi kena buat sikit. yang paling best adalah kek lapis Sarawak. oh, kek lapis. Kan? Kita tahu kek lapis Sarawak ni sebenarnya. Nanti Mario boleh ceritakan kita. Hai, berapa tingkat ni? Berlapis-lapis. Oh, Twin Tower, Twin Tower. berlapis-lapis. Dan sebenarnya nak hasilkan kek Sarawak ni dia makan masa sebab nak tunggu bawah masak dulu baru letak 3 satu jam. lapis. Oh, 3 jam. 3 3 jam. 3 jam. 3 jam masak, makan tak sampai 5 Cara dia macam mana? Kacau gini ya? Tak boleh Makan 10 minit. Tapi dibakar. Masak 3 jam tapi habis 3 minit. Habis 3 minit. Okey, terus kita nak ke mana? Okey. Jadi pokok persoalan kita pada malam ni insya-Allah iaitu antara Budaya adat ataupun dan budaya dan agama. Sejauh mana agama sebenarnya dia menjaga adat kita, dan saya ingin kongsikan pada sahabat-sahabat yang di luar sana, Islam sebenarnya tidak menghalang dari sudut tradisi dan adat budaya selain mana adat dan budaya tersebut tidak bercanggah dengan agama, tidak bercanggah dengan agama. Sebagai contoh, kita meraihkan Kong Hee Fat Chai, kan? Jadi Kong Hee Fat Chai adalah perayaan agama. Perayaan budaya. Perayaan budaya. Jadi tak salah untuk kita raikan, kan? Tak ada masalah. Cuma nanti kita akan bincang dari sudut apa benda tradisi budaya yang boleh kita buat dan yang tak boleh kita buat selama ni kita Yang Islam, bercanggah dan yang tak bercanggah dengan Islam. Okey. Jadi Mario nak tanya soalan. Ya, tanya. Dah berapa lama duduk KL ni? Duduk KL dah dalam 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Asal di Sarawak di belah mana? Okey, asal Sarawak. Okey, memang saya sendiri lahir dekat Ipoh Perak. Ipoh Perak sebab bapa askar. Ayah pula mendiang bapa dulu, Iban daripada Seri Aman. Iban daripada Seri Aman, manakala mak pula ialah Iban daripada Kalimantan. Kalimantan yang terkenal dengan Apio Iban. Iban tertua dekat Kalimantan. So dia orang bertemu tak ke mana lah. Bapa pergi bapa askar masuk hutan terjumpa mak ke apa Kira ni. asam di laut. Asam di laut. Jadi memang pure Iban lah di Kuching. Okay. Dari sudut ada pertemuan budaya tak? Maksudnya dari sudut dah masuk Islam kan? Balik tak menziarahi orang-orang di sebelah Sarawak tadi? Selesai lagi balik. Duduk di rumah panjang lah. Kalau ikut sebelah mak dengan ayah duduk rumah panjang lah. Tapi pernah balik? Memang balik, selalu balik. Bila gawai balik, Christmas pun kadang-kadang balik. Okay. So kebanyakan selalunya kena ziarah nenek dengan atuk. Nenek atuk dah meninggal sekarang, so adik-adik sebelah bapa mak kan yang kena ziarah juga. So Meru, penerimaan dia macam mana? Okey, penerimaan diorang terhadap Islam agak sukar in the first place lah. Terus terang cakap lah, sebab pada pandangan mereka bila kita masuk Islam, kita jadi Melayu. Itu yang dia takut. Nama tukar, bila nama dia tukar tu dia kata dah buang family. Buang dah. Buang family. Itu yang masalah yang saya dah hadapi dulu. Bila saya balik kampung, memang orang kampung akan sindir-sindir. Dia akan cakap sebab kat sana dia punya budaya, dia tak nak kita buang kita sebagai seorang Iban. Kita jadi Iban.
pada Terlalu teguh dia orang pegang. ya. Dia ingat kita akan jadi Melayu. Melayu. Dia fikir jadi Melayu dah jadi nanti dia kata. Ya, ya. Dia kan fikir macam tu. Adakah pemikiran begitu tu sampai sekarang bila dah saudara Mary dah masuk Islam tu sampai ke hari ini kalau balik ke kampung masih lagi dipandang gitu ataupun Tidak lagi dah. Tidak lagi sebab kebanyakan saudara mara saya pun ada yang dah masuk Islam. Alhamdulillah. Dah masuk Islam, jadi penerimaan mereka sedikit banyak dapat situlah kita sebenarnya kita macam saya balik kampung setiap kali saya akan cuba explain apa itu Islam, apa itu Melayu dan apa itu Iban. So, dia faham. Kadang-kadang tak faham. Tapi bila mereka faham, kadang-kadang kita tak segan. Bila saya balik kampung macam gawai kan. Gawai. Dia orang kan hitam makanan. Dia memang suka jamu orang makanan. Dia tak dagingnya apa lagi kinzi tu bagi kan. Jadi bila dia tengok saya seorang-seorang kat situ dia kata kenapa dia tak makan? Ni ada orang ni buat halal punya ni. Dia ada orang ada saudara kita orang yang Islam akan bawa makanan. Ada macam dia tekan biayu seorang-seorang. So, dia hormat lah. Dia hormat sangat. Dia hormat. Berbanding dulu lah. Sekarang dah okey sikit. Betul. Sebagaimana Nabi sebut kan, bila Nabi berdakwah ke Taif, Nabi dihujani dengan batu, Nabi dicerca, dihina dan sebagainya. Bila malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi untuk hancurkan kaum Taif ni, Nabi sebut satu perkataan. Dia kata fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Jadi bila mana mereka mengetahui, mereka pasti beriman kepada Allah SWT. Jadi kita ni sebenarnya yang menjadi masalah kita ialah bila masuk Islam, bila kita masuk Melayu dan sebagainya kan, sebenarnya tak ada ilmu. Tapi bila mana kita dah bergaul, kita dah menerangkan tentang Islam itu sendiri, kita tunjuk akhlak yang baik kepada keluarga kita, mereka faham dan mereka boleh terima dan mereka hormat kepada kita sebenarnya. Itu yang saranan kepada sahabat-sahabat kita yang baru berhijrah ataupun kembali kepada fitrah kan. Jadi jangan stres, maksudnya jangan buang keluarga, teruskan jaga adab budaya kita kan, sebab budaya kita mahal. Lagi-lagi budaya Sarawak ni ada ikat lapis, ada Asal Sarawak. Laksa Sarawak. Oh, Masya Allah. Sudah banyak ni. Rasa tu sedap tu. Jadi Ini untuk masuk Sambal makan ini dengan nama dia tak tahu. Sambal. Sambal. sambal masuk. Sambal belacan. Sarawak panggil apa? Sambal belacan juga. Okey. Maksudnya masuk dekat Macam gaulkan. Okey. Jadi kalau kita buang semua budaya ni, rugilah kita. Rugi. Yang tak dapat makan Okey. Sarawak. So, Merion, nama Merion ni yang daripada Memang nama asal ke tak? Nama asal, memang nama asal. Merio Juari Ulin. Itu nama asal. Sebab ayah bagi kan. Ayah bagi, so bila tu saya takkan buang benda tu sebab dekat Sarawak satu dia orang tak suka bila kita masuk Islam nama tu berubah, lepas tu nama Senin, nama bapak tu kita buang. Senin. Benda tu yang dia orang paling pantang sekali. Sebab sebenarnya kan nama ni tak wajib tukar tau dia orang tak Melayu. wajib. Tak Orang dulu tak tahu. So ada orang kata kau dah masuk Islam kau kena tukar nama. Itu prinsip yang salah sebenarnya. Yang kita tak wajib tukar nama dan tak wajib tukar IC pun sebenarnya. Nak pakai balik nama yang asal pun tak ada masalah. Cuma saya lain sikit lah. Saya nak tukar. Saya tukar nama Adam Khoury ni sebab saya rasa itu lebih dekat pada saya. Itu yang saya rasa. Tapi dia tak wajib tukar. Tak wajib. Ya? Tapi kalau nama tu yang tak ada maksud itu yang orang yang nama. Kadang-kadang nama yang dalam bahasa ataupun macam contoh nama Cina kan, maksud dia lebih indah lagi. Betul? Macam ong. Ong kan. Ong Maksud kan. lebih indah. Dia bertuah. Betul kan. Kalau Lee, Adam Khoury Lee. Kalau Lee, Lee tu surname. Lee is surname. Tapi maksud dia apa? Masuk Lee, okey. Lee 10. Dia nama Cina dia tulis lain sikit, dia ada sebab nombor kalau dalam Cina 10 dia macam pangkat. Okey. 10. Okey. 10. So ini tepi dia adalah manusia. Okey. Nama ada 10 manusia orang. Oh, 10 manusia orang. Dia dan tiga ayat tu dia jadikan satu. Itu dia panggil Li. Kalau nak tulis saya tahulah tulis sikit-sikit sebab nak jelaskan terus tu saya taklah pandai sangat, tapi dia tulisan dia macam ni 10.
Okey. Ini ada corak tepi. Corak tepi itu adalah kalau ikutkan itu ada orang ataupun manusia. Okey. Kalau nak kira 8 pun boleh. 8 tulisan Cina pun macam tu juga. Ini yang bawah ni adalah nak kata apa? Lebih kurang macam tu lah. Dia 3 ayat tu jadikan satu. Ya. Kalau kita rujuk dalam buku ni, boleh siapa yang boleh rujuk surat 89. Surat 89. Bab 7, tajuk dia adalah menukar nama asal kepada nama baru. Jadi dalam buku ni sebenarnya memperincikan kepada kita, maksudnya tak perlu tukar nama kan daripada nama asal kepada nama Islam, kecuali kalau nama tersebut membawa unsur-unsur syirik. Macam contohnya sahabat Nabi SAW yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Okey. Abu Hurairah nama sebelum Islam dia adalah Abdul Syams, hamba matahari. Jadi nampak ada unsur syirik. Maksudnya hamba kepada matahari. Lalu bila dia perkenalkan nama dia dengan Nabi SAW, Nabi tanya, "Wahai saudara, nama kamu siapa?" Dia kata, "Nama aku Abdul Syams." "Kamu bukan Abdul Rahman ke?" Maksudnya Abdul Rahman ni hamba kepada Allah yang Maha Pengasih kan. Oh, dia kata, "Ya Rasulullah, aku suka nama tu." Aku suka nama tu. Jadi dia pakai nama Abdul Rahman bin Sakhar. Dan oleh kerana dia suka kepada anak kucing. Kucing dalam bahasa Arab Hurra. Jadi anak kucing dipanggil Hurairah. Jadi dia ni Aba Hurairah. Abu Hurairah bapa anak kucing. Sebab Abu Hurairah ni suka bawa balik kucing. Kalau dia pergi pasar jumpa anak kucing tepi jalan, ambil simpan dia bawa. Dan ikut riwayat, suatu ketika itu di rumah Nabi SAW ada 11 ekor anak kucing. Dan Nabi sendiri pun suka kucing. Sama macam ni. Betul. Sama macam ni. Sama lah. Semua sama kan? Kan? Kalau dulu Nabi SAW, kalau dia keluar ke masjid tak pakai serban, sahabat tahu. Kucing tidur atas serban Nabi SAW. Dia tak macam kita. Kalau kucing tidur atas serban kita, tarik serban, kucing. Tak ada adab, tak ada hormat. Tak ada hormat kucing. Dan Nabi ada kata kalau Nabi nak pakai serban pun, Nabi akan gunting tempat kucing baring, bakinya baru lilit kat kepala. Nampak? Tu adab kan begitu sampai begitu sekali. Jadi okey, macam Abu Hurairah tadi namanya tu maksudnya daripada nama yang ada unsur syirik kan tu. Jadi dalam buku ni membicarakan kalau ada nama kita nama sebelum Islam yang ada unsur syirik tu boleh dah ditukar kepada nama yang lebih baik. Yang lebih baik, yang ada maksud yang maksud. Okay. Saya ada pengalaman seorang sahabat saya yang selalu berdakwah lah, sukarelawan dakwah di sebelah Sabah dan Sarawak lah. Ada satu kampung masuk Islam hanya kerana tanya nama dia siapa je. Bila dia perkenalkan nama saya Muhammad, dia kata lepas tu, kalau saya Umi Zaitun. lepas tu Umi Zaitun boleh lah. Tapi nama Muhammad ni kan, bila ditanya nama kamu siapa, Muhammad dia kata. Jadi bagi masyarakat di sebelah Sabah dan Sarawak, nama Muhammad ni bagi yang bukan Islam dia nama pelik sikit. Sebab kita tahu kat mana kan, kalau nama orang-orang Sarawak ni dia macam Mario, macam apa lagi? Jack, Jason, Umar. Kalau nama dulu nama Dia dulu nama dia ikut pada tumbuh-tumbuhan. pokok. Apa yang dia nampak. Kalau macam dia suka ke pelanduk, dia kena nama anak dia pelanduk, anak sekalian. Ulang balik kan? Okey, dia kalau dia based on tumbuh-tumbuhan apa yang terjadi kat sekeliling dia. Kalau dia suka kat pokok, dia kata pokok tu nama pokok tu ialah pokok serai. Serai. Dia kata okey, namakan anak aku Serai lah. Serai anak matahari ke matahari. Tapi ada nama-nama pelik-pelik. Bila Kristian masuk tu yang ada nama James, Christopher. Dominic. Tapi sebenarnya kan dia bukanlah dia saja letak nama serai semua kan. Betul. Orang-orang belah sana dia tak macam orang moden ni, tak suka anak ramai. Bawa anak 3 dah ikat, bawa anak 4 dah ikat kan. Tapi orang sana dia selagi boleh beranak. Tu kadang-kadang anaknya selang setahun derit. Cuba tanya bapak dia ingat yang sulung je. Dia tanya nama, dia ingat yang sulung je. Kalau anak dia nombor 3 datang, kau anak nombor apa? Nama kau siapa? Bapak dia sendiri lupa. Jadi orang-orang Sarawak ni, orang Sabah ni, dia ambil nama yang mudah diingat.
Mudah ni. Mudah diingat. Jadi sahabat saya ni bila dia perkenalkan namanya Muhammad, perkenalkan namanya Muhammad. Jadi dia pelik lah, tak pernah orang kampung nama Muhammad ni. Apa maksud nama Muhammad ni? Dia kata Muhammad maksudnya yang terpuji pakcik. Jadi kalau orang panggil saya, dia kata orang semua doakan saya. Jadi akhirnya saya jadi orang yang terpuji. Lalu masuk masyarakat kampung dia kata, bagusnya kau ni agama apa ni? Dia kata, saya ni agama Islam pakcik. Dia kata, bagusnya agama kau. Akhirnya satu kampung masuk Islam, 40 orang diberitakan masuk 40 orang masuk Islam hanya kerana nama dia Muhammad. Alhamdulillah. Hanya kerana namanya Muhammad. Sebab itu kalau yalah masyarakat yang saudara kita yang baru masuk Islam kan, namanya pelik-pelik je, kita kena terangkan namanya apa. Contohnya Mario, mungkin dalam bahasa Sarawak Mario ni maksudnya pendekar tu apa? Mario. Adalah pakai baju kuning. Tak tahu nama Mario. Kita kena cari bahasa Iban Mario tu maksudnya apa. Nak tambah sikit yang Ustaz sebut tadi, yang pasal tak kenal maka tak cinta lah, mungkin saya boleh kata kan. Waktu kita pergi jauhlah ke Muar, bila on the way dalam perjalanan kita masing-masing nak balik, waktu tu kita nak cari durian kan. Kita masing-masing kita nak cari durian. Dan waktu tu kita singgah dekat sebelum pada musim pangan, kita nak masuk ke highway ke Merayu tu, kita pergi di Tangkak. Dan apabila turunnya daripada van tu, ada yang Cina, ada yang India, ada Melayu, ada Iban, ada campur semua. Pertamanya orang yang dekat situ dah tergamam dah. Bila kita makan, nampak kemesraan di antara kita pada waktu tu. Sebab apa, dia tak pernah nampak. Jarangnya nampak kemesraan kita. Segerombolan yang berbagai-bagai. Segerombolan yang berbagai-bagai. Dan akhirnya bila waktu kita nak balik tu, kita masing-masing salam dan berpeluk kan. Kita rasa persaudaraan di antara kita tu, maksudnya antara macam Abang Adam dengan saya kan, Cina dan Melayu, kita salam, kita peluk, tak mengira bangsa. Kita berpastikan berasal agama, sehingga kan orang kedai tu yang berbangsa Cina yang bukan Islam itu, dia nampak, dia kata apa? Dia cakap, dia kata, ini ke Islam? Ini ke Islam? Dia tanya. Dia tanya saya. Toke durian tu tanya saya. Dia kata apa ni? Orang Cina boleh cakap Cina ke? Dan Islam boleh cakap Cina ke? Sampai sangat dia tanya saya. Tapi ada pakcik kat kampung saya tanya, pakcik, kalau cakap Cina dalam masjid boleh tak? Dia kata haram. Tak boleh haram. Habis cakap Melayu boleh? Cakap Melayu boleh. Dia kata boleh. Cakap Melayu tak apa, boleh dia kata. Habis yang kat negara Cina tu dia cakap Melayu lah. Pakcik dengar kepala. So yang Toke durian tu tanya saya dengan senyap-senyap. Dia kata, yang tu Cina ke? Cina. Saya pun Cina, saya cakap. Tapi kenapa boleh cakap Cina kan? Dia kata. Dah masuk Islam boleh cakap Cina ke? Saya cakap ni, Islam kita masuk, Islam bukan masuk kayu. Kita bukan tukar bangsa, kita tukar agama saja. Dan kita masih boleh bercakap Cina, bangsa kita sendiri, tak ada masalah. Dan nama tak boleh tukar, kau boleh dia macam tercengang. Oh, ini Islam. Cantik Islam. Lepas tu kita salam. Kita salam dan peluk tu nampak lebih lagi. Dia kata kalau jadi Islam, saya pun nak masuk Islam. Betul. Sehingga kan dia keluar ayat, dia kata saya pun nak masuk Islam kalau saya tengok macam ni. Remah belum remah kita waktu tu. Itu dia bagi free ke durian dekat kita dulu. Ada last. Yang last tu dia ada bagi free. Diskaun lagi. Bunyi dia seronok tengok. Puan Fazi, ada soalan tak daripada penonton? Belum ada lagi Tak ada soalan. Setakat ni semua bagi salam. Semua bagi salam. Jadi kita salam. Semua dia faham lah tu. Faham lah tu budaya. Perbezaan antara budaya dan adat. Agama. Okay. Kita bila bincang, kita sibuk mempersoalkan contohnya Iban kan, budaya orang Iban. Kita tak bincang Melayu. Orang Melayu pun ada budaya dan tradisinya yang bercanggah. Dengan apa nama agama kita. Amalan yang terbalik, amalan yang bercanggah. Contohnya apa? Kalau melengah perut. Itu, melengah perut. Kalau anak nak tahu anak lelaki, dia golek-golek. Lepas tu tersangkut lagi, anak lelaki. Tersangkut belah kanan, anak perempuan. Tersangkut tengah-tengah, confused. Ada yang letak apa, buah kelapa tu kan? Buah kelapa dekat. Itulah melengah perut. Melengah. Jadi benda-benda yang tu, jadi benda-benda yang bertentangan agama kan. Jadi boleh elakkan Itu khurafat. ya betul. Maksudnya contohnya macam dulu, kalau dulu mandi safar.
Bulan satu Safar je masih terjun kat dalam sungai. Dengan kata mandi Safar ni boleh tolak bala, lepas tu boleh cuci dosa. Itu amalan-amalan syirik orang-orang Melayu sendirilah. Jadi kita bukan saja mempersoalkan tentang budaya masyarakat contohnya Sarawak, Cina kan. Tapi kita lupa kita sendiri yang asalnya Islam Melayu ni kan, yang orang Melayu ni yang memang lahir kebanyakan memang Islam pun ada satu budaya yang bercanggah dan bertentangan Islam. Jadi itu juga kita kena ambil kira juga. Kita jangan sibuk budaya orang lain tapi budaya kita lupa. Itu Banyak Islam lagi Ustaz. Banyak lagi soal dari segi yang paling menjadi sensitif lah sebenarnya di kalangan orang Melayu yang masih diamalkan adat yang bersanding. Bersanding. Yang sebenarnya yang bersanding itu kita tahu bahawa bertentang dengan ajaran. Bersanding kalau ikut hukum masih boleh lagi, cuma Jangan kena jaga aurat. Yang kebanyakan yang berlaku tu yang maksud saya tu yang ada tepung tawar renjis itu yang itu. Bukan maksud bersanding tu tidak. Tengok niat dia, bergantung pada niat. Kalau dia kata dia renjis tu nak mandikan pengantin, tak ambil satu bagi simbah. Payah renjis. Simbah je. Mana tu pengantin tak tempat mandi. Kan? Betul. Ambil simbah terus kan. Jadi tengok yang kadang-kadang penting tutup aurat, jaga kita punya tapi sebaiknya tak payah sanding lah kan. Sebab dia bukan tuntut agama. Jadi tapi orang tu kata alah kahwin setahun sekali. Bukan setahun sekali, seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali tak, bukan setahun sekali. Bukan setahun sekali kan? Bukan setahun sekali. Silap tu. Setahun sekali tu rasa macam macam bunyi ni Ustaz. Ustaz cakap setahun sekali. Ya, Ustaz cakap setahun sekali. Seumur hidup sekali. Lain bunyi dia Ustaz. Ada lagi satu Ustaz, adat yang dari segi tiup lilin waktu sambutan birthday ataupun hari yang jadi. Dia sebenarnya kalau ikutnya tiup lilin ni kalau ada lilin tu tujuannya nak panaskan kek boleh. Tapi kalau kita ikut budaya barat yang ada simbolik tiup cahaya Islam ke tiup padam api neraka, itu syirik. Itu bertentangan dengan Islam. Ni ada niat padam api neraka. Ada niat gitu. Jadi kalau kita pasang lilin atas kek, kalau nak alur lalat okey, boleh. Kalau nak panaskan kek, tadi dah sejuk kan, panaskan kek boleh. Tapi kalau ada tujuan lain yang bertentangan Islam, contohnya macam nak padam api neraka, tiup padam api neraka. Kalau dah tak solat. Itu kan maksudnya bertentangan. Yang kedua ialah ialah kita tahu kadang-kadang simbol kepada tiup cahaya Islam tu pun maksudnya suatu benda yang bertentangan dengan Islam lah. Tapi Untuk suka-suka je. Untuk suka-suka pada saya baik tak payah sebab membazir. Sebab lilin bukan boleh makan pun. Tapi Ustaz, ada orang sebelum dia nak tiup lilin tu dia suruh doa dulu. Doa tak ada masalah. Doa betul tiup lilin. Tak ada masalah. Allahumma barik lana. Tapi dia bukan doa macam tu. macam buat wish lah, macam buat wish. Yes. Sebelum nak wish apa ni sebelum ada potong kek ataupun tiup lilin. Tak, sebenarnya doa tak ada masalah. Boleh doa kebaikan boleh. Kebaikan. Itu yang tidak bertentangan. Yang penting apa maksud Ustaz tu adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Betul-betul. Okey. Wish. Okey, seterusnya apa nak bincang ni? Lagi satu macam saya nak tanya saudara Mario kalau selalunya macam yang di orang Semenanjung lah yang dengar kalau pergi Sarawak ni, kalau katakan contoh macam kalau kata kita pergi Rumah Panjang, jadi adat yang paling famous sekali mesti nak kena dijamu air apa, air tuak itu. Dan katanya kalau kita tak ambil minum tu tuan rumah tu akan ada terasa hati. Jadi macam mana cara yang paling berhikmah kalau kita nak pergi dan kita nak cuba untuk mengelakkan daripada yang betul. Soalan bagus sekali ya, sebab benda ni pun saya pernah bangkitkan dengan saudara mara saya di Rumah Panjang kan. Sebenarnya Rumah Panjang dulu dengan sekarang tak sama.
Zaman-zaman dulu itu satu budaya. Siapa-siapa tetamu yang datang mesti diraikan, dan diraikan disambut dengan tuak. Tuak tu ialah sejenis beras yang ditapai sampai menjadi sejenis arak lah. Rasa dia manis. Minum banyak sikit tak ada apa-apa. Kalau banyak-banyak lama-lama dia mabuk. Mabuk dia memang sakit lah. Sakit mabuk dia. Jadi masa menjelang perayaan akhir Christmas ke ataupun gawai selalunya, macam saya berkunjung ke Rumah Panjang, saudara mara saya dia akan notice. Dia kata, okey, mari kau jangan kacau dia. Even kawan-kawan saya datang pun daripada Semenanjung, saya bawa pergi Rumah Panjang, dia kata, jangan kacau kawan-kawan dia. So, dia orang tak paksa, dia orang dah tahu dah. Tapi kalau dulu zaman datuk sebelah bapak saya, dulu lah. Kalau tak minum, dia akan ambil arak, dia tuang atas kepala. Dia tak minum, tuang atas kepala. Lepas tu dia orang gelak-gelak, itu gelak lah. Tuang tu marah ke? Bukan, dia kata, kau tak boleh minum, aku pergi mandi gelak arak. Maksudnya masih ada cara. Masih ada cara. Bukanlah kata terasa hati tu apa tak ada. Sebab orang Iban ni dia ada satu adab yang bila tengok tetamu datang dia akan raih ke tetamu. Dia menghormati. Dia suka sangat dengan tetamu. Itu dah kira sama uji Islam ni. Dia orang berbodoh. Dia suka sangat. Sampai kadang-kadang macam saya, dia tahu saya Islam, dia kata tak apa, jangan kacau dia. Ada antara kita selama saya akan menghalang. Dia kata jangan dia Islam. So dia tak kacau. Tapi boleh tak kalau kita tukar air tuak tu pada air masak ke? Dia boleh bagi. Dia orang ada air gas. Orang sana dia kaya sikit, dia bagi air soda. Air soda. Ni orang Melayu dia kata. Dia sana dia tak panggil Islam tau. Dia gelar orang ni Melayu. Ni Melayu. Ni dah nyelam, dia akan nyelam. Nyelam. Sebab dekat bahasa Sarawak laut tu maksudnya Melayu. Orang Iban panggil laut. So bila dia orang address kita orang nyelam. Ni dah nyelam ni dia kata. Maksudnya masuk Islam. Menyelam. So dia kata ni jangan kacau. Jamu dia orang selalunya kalau perayaan memanglah dia ada masak benda-benda macam tu kan. Benda-benda macam bagi semua tu kan. Tapi dia orang akan ada orang Islam yang saudara saya yang dah Islam masak, dia akan jamukan mana yang kita yang dah masuk Islam datang ke Rumah Panjang makan. Itu tak ada masalah. Lagi satu macam bangsa Iban terutama di tempat Mario, selain daripada Islam dan Kristian, agama apa lagi yang dianuti oleh? Okey, pada Islam, Kristian dia orang ada, tapi jarang dengar lah kalau Iban Buddhis lah. Tapi memang ada Buddhis, Iban yang masuk Hindu pun ada. Tapi jarang lah. Selain pada tu, tak ada agama lah. Tapi gelaran untuk orang yang Buddhis yang banyak Kristian. Banyak Kristian. Ya dah. Kalau gelaran untuk orang yang masuk Buddhis ataupun yang Hindu tadi, ada gelaran tak? Tak tahu nak cakap macam mana, tak ada gelaran. Kalau Cina Iban, bunyi lain macam. Dia panggil Ciban jadi. Ciban. Dia begitu dia sebut. Dia sebut je tu Ciban jadi. Kalau Cina Melayu, Cibida. Macam tu lah. Macam Cik Beda pula kan. Tapi tak apa, itu semua istilah kan. Tapi saya tertarik tadi dengan apa yang Mario sebut tadi kan, tentang dia beri air kan. Ya. Itu sebenarnya yang dianjurkan oleh Islam. Sebab ada 5 perkara yang kita kena segerakan. Antaranya ialah bila datang tetamu dekat rumah, kita kena segera hidangkan dia air. Ya, betul. Tapi masalah budaya kita Melayu, tanya dulu nak minum jam apa? tak jam. Tadi tolak pukul berapa kan? Lepas tu jam tak highway kan? Lepas tu berapa lama nak tidur sini? Lepas tu baru sampai. Dah tanya berapa lama tidur sini kan? Jadi Islam ajar benda yang perlu disegerakan ada 5 perkara, tapi salah satunya ialah segerakan minum air sebab dia kesian dia jauh. Cuma yang tadi kalau budaya Iban dia beri tuak. Jadi tuak tu suatu benda yang orang Melayu, orang Islam tak boleh minum, haram hukum ni kan. Tapi apa salahnya kalau tukar kepada air tadi, air soda, air gas kan, air suam ke kan, sebagai nak memuliakan tetamu, tak ada masalah. Ada di kalangan ni Abadam, ada orang yang tanya dia, kalau kita tengok kat sini dia sebut ceritakan tentang kisah teringin mengenali agama Islam. Mungkin ada lagi yang tak tahu yang nak dengar daripada Abadam. Mungkin pengalaman daripada Abang sendiri kot. Macam mana nak tahu? Orang nak tahu apa macam mana yang dia berikan awal, nak tahu tentang agama
Islam. Lepas tu kita tanya pada saudara Meru pula. Kita terus ke Meru dulu lah. Kita teruskan. Kita ke Meru. Bagi Meru bagi. Secara ringkasannya, macam kata tadi, macam mana boleh penerimaan saya ke Islam. Okey, sebenarnya mula-mula masuk Islam, memang saya jenis orang yang anti Islam. Saya tak suka Islam. Memang saya tak suka Islam. Saya tak suka. Dulu dah saya tak suka. Jadi bila macam-macam cara saya akan fitnah benda ni. Suka dari sudut apa sebenarnya? Sudut tak suka sebab pada saya satu azan memekak. Okey. Azan bising. Saya kata tu. Duanya saya kata orang Islam ni mengklasifikasikan saya sebagai kafir. Dan mengklasifikasikan saya sebagai orang yang masuk neraka. Tak suka Saya tak suka, saya marah. Tapi Bila panggil kawan kafir Melayu marah. tak rasa tu? Kawan orang Melayu, tapi budak-budak Melayu ni selalu cakap kau ni masuk neraka, kau ni masuk neraka. Saya hati kita kecil. Kau jadi kalau api neraka, macam tu. Benda tu lama-lamaan dia jadi develop kemarahan tu. Kemarahan tu develop. Sebab kita tak kenal Islam tu sebenarnya. Tapi bila saya dah belajar, saya study, lepas tu saya tengok apa yang menggerakkan hati saya untuk masuk Islam adalah satu benda je. Saya tengok Islam tu dia dekat sangat dengan Kristian tu dekat sangat dengan Islam. Saya lepas cakap, saya kata lepas Jesus Muhammad, apa yang Al-Quran ajar ada dekat dalam ada dekat Bible. And then I tengok Islam is more practical bagi saya. More practical. Dari situ saya sikit dengan bantuan arwah abang saya dulu. Alhamdulillah saya terima Islam sepenuh hati saya. Itulah masalahnya, kita juga kadang-kadang orang yang dalam Islam ni dia fitnah kepada Islam kan. Kita melabelkan orang kafir, kita melabelkan orang tu masuk neraka. That's why kita kena buat. Itu kita sendiri yang dah lama Islam pun tak confirm lagi masuk syurga kan. Jadi dan kalau kita rujuk perkataan kafir itu sebenarnya berasal daripada kalimah kafara. Kafara ni banyak. Pertama kufur, yang kedua engkar, yang ketiga enggan, yang keempat ialah buang. Bermaksud orang kafir itu adalah orang yang kita dah dakwah dia masuk Islam, dia enggan terima dakwah tersebut, barulah boleh kita kata dia kafir. Tapi kalau kita tak dakwah dia, tak terangkan Islam tu pada dia, kita tak boleh hukumkan dia kafir. Dan kalau kita rujuk dalam Quran pun Allah sebut kafara ankum sayiatihim kan. Kafara anhum sayiatihim. Kafara bermaksud Allah buang kesalahan-kesalahan mereka, bermaksud Allah ampunkan dosa mereka. Jadi kafir ni bukanlah maksudnya non-Muslim. Kafir ni bukan, tapi maksud kafir ni orang yang menolak kebenaran. Jadi selain mana kita tak berdakwah dengan dia, selain mana kita tak terangkan Islam pada dia, kalau dia tak menentang kita, dia tak berarti kita tak boleh nak hukumkan kita kafir. tak boleh nak hukum dia. Kita kata dia ni not yet Muslim lah. Not yet Muslim. Itu yang paling sebenarnya. Belum dapat hidayah. Sebab Ustaz macam zaman sekarang, zaman gadget, zaman social media ni lagi dahsyat. Tak suka sikit orang tu kafir ni, apa ayat terus kita kan. Walaupun dia not yet Muslim, terus kita tambah kalau ada berbeza pandangan sikit. Terutama dalam musim sekarang lah. Itu yang paling takut nak baca tu, masya-Allah. Kadang-kadang Ustaz ada yang bernama Ustaz pun tulahkan orang tu kafir juga. Itu bukan Ustaz tu. Itu belum Ustaz. Itu belum Ustaz. Ataupun dia panggil Astad. Astad ni dalam Astad dalam bahasa Arab maksudnya stadium. Dia bukan ustaz, dia Astad. Astad tu stadium. Tapi ustazah tak kan? Ustadah. Okey, insya-Allah. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan lagi yang tadi je yang dia sebut. Okey. Assalamualaikum, bila nak buat gathering? Soalan tu yang ditanya. Tanya daripada saudara Sufi Sasani. Bila nak buat gathering? Bila nak buat gathering? Dibincangan. Okey. Jadi sebenarnya ada dua perancangan. Satu ialah Cembara Iman Johor. Kita akan memberikan pengisian kepada saudara Islam kita di Johor. Dan seterusnya sepatutnya kita akhir bulan ni ke Sabah. Sepatutnya tapi oleh kerana bertemu dengan penamaan calon, bertemu dengan pilihan raya, kami terpaksa tangguhkan mungkin selepas daripada Aidilfitri lah, insya-Allah kan. Insya-Allah. Ataupun kalau ada kekuatan nanti kita pergi Ramadan buka puasa sama boleh kat sana. Kan? Mana tahu, insya-Allah terbaik. Siang itu yang lebih siang kita boleh berikan dia ilmu. Maghrib kita buka sama-sama. Ya, betul.
Kan? Terawih. Macam kami ni musafir boleh tak posting? Apa sampai boleh Allah sebut dalam tapi Quran kan? tapi kena ganti. Cakap betul dia tak. Tapi kena ganti, Ustaz. Sebab Allah sebut dalam Quran. Elak. Kan? Allah kata wa in kuntum marda aw ala safarin Aw ala safarin. fa'iddatun min ayamin ukhar. Kalau kamu sakit, kamu musafir, musafir. gantikan pada hari yang lain. Tapi Ya. jangan berhenti kat situ. Biar Ah. lagi ayat seterusnya. Kalau kamu sempurnakan puasa kamu, itu lebih baik pada Ya. kamu. Jadi Islam tu mudah sebenarnya. Islam mudah. Kan? Kalau kita musafir, kita tak larat, boleh puasa, boleh buka. Kan? Tapi ada juga yang buat alasan tu mengelak, Ustaz. Memang ada yang buat alasan tu mengelak. Yang mengelak. Allah tahu. Allah tahu. Jangan sekerat-sekerat hari Okey. Mana tahu ni Sulhi dia daripada rumah nak pergi office penat. Dia kata musafir. Musafir. Sedangkan tak sampai 2 marhalah pun kan. Bila Ustaz sebut pasal 2 marhalah tu, teringat saya zaman saya belajar di UIA. Di UIA ni, kolej kediaman ni disebut mahallah. Marhalah. Jadi disebabkan oleh ada lah orang buat lawak lah mungkin lah. Daripada saya dia buat joke. Dia kata, jom lah kita pergi dah nak masuk Jumaat ni. Dia kata, aku boleh musafir Sebab nak sampai daripada sini melebihi 2 mahallah. Mahallah ni maksudnya tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi bukan marhalah. Okey, tadi ada minta Abang Adam untuk ceritakan sikit bagaimana ceritakan boleh sikit, pada Islam. Mungkin pengalaman sikit. menyebabkan Ada yang nak tahu ni. Boleh Ada yang nak tahu. apa ni short lah kita pendek-pendek sikit lah kira. Okey, sebelum saya kenal apa itu Islam, sebenarnya banyak cerita di telinga saya, apa yang saya dengar kata dia lebih kurang macam Merul juga. Dia suka gelar kita orang kafir, dia suka gelar kita macam okey kau ni confirm masuk neraka. Kira kau ahli neraka. Tapi sebenarnya itu tak patahkan semangat saya, Ustaz. Dan disebabkan saya nak tahu apa itu Islam, saya tak salahkan dia. Jadi saya mencari, bukan kaji. Kalau saya kata kaji nanti mungkin orang akan salah faham. Tapi saya mencari. Tapi bila dah saya dah tahu apa Islam, saya pegang apa yang baik. Saya ambil yang baik, saya buang yang buruk. Yang buruk. Dan bila saya dah tahu baca Bismillahirrahmanirrahim dan saya faham apa ayat itu, masya-Allah, dia terus masuk ke dalam hati. Oh ya. Dan bila saya dah tinggal remaja dan saya dah lebih faham, saya nak tahu lebih lanjut lagi Islam. Tapi ada satu halangan ialah bila saya tanya kawan saya nak baca Quran boleh tak? Engkau Cina tak boleh baca Quran. Okey. Sampai itu. Saya dah tahu. Lepas tu tak apalah, saya tanya dia, kalau saya tak boleh baca Quran, boleh tak saya nak berdoa? Engkau Cina tak boleh doa. Oh, okey. So orang macam ni sangat bahaya. Okey, orang ini dia tidak dia tidak fikir yang dia nak orang yang bukan Islam tu faham Islam sebenarnya. Dia nak jauhkan lagi orang tu daripada Islam. Betul. Okey, so lepas tu tak apalah. Saya tapi Allah tu Maha Kuasa kan. Allah tu Maha tahu. Dia tahu niat kita kerana apa. Jadi bila kita dah pasang niat, kita dah nak tahu, nak faham apa itu Islam, Allah bagi hidayah pada kita, Allah bagi kita rasa awal saya perlu Islam. Saya perlu Islam sebab saya faham apa maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang best. So bila dah faham, kita rujuk pada orang yang lebih arif, yang lebih bertauliah, kita berkawan dengan dia, kita tanya dia ilmu. Yang bestnya Islam ni, Ustaz, orang yang ada ilmu dan orang yang ada tauliah ni, dia tak kena ke ilmu, Ustaz. Sangat seronok bila berkawan dengan dia orang. Tanyalah apa pasal Islam tu, dia akan jelaskan satu persatu. Dan yang best ni, dia tak pernah tanya bila nak masuk Islam. Ucaplah masuk Islam kan, kau dah beli ni, kau beli itu, masuk Islam. Dia tak pernah bagi tahu saya macam tu. Sebab dia tahu hidayah tu milik Allah. Dia pegang yang itu je. Lepas tu dia tanya dia beritahu saya, dia kata Adam, apa yang tak faham, telefon ataupun jumpa saya. Okey, apa yang nak tahu pasal Islam, beritahu saya akan ajar. So itu yang best. Itu yang saya rasa macam okey, saya nak tahu pasal Islam, saya masuk Islam.
Bila saya masuk Islam, saya boleh pegang Al-Quran. Kan orang cakap saya Cina tak boleh pegang Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran. So saya boleh pegang Al-Quran sekarang dengan bangganya. Tapi satu ujian lagi masa saya di 2008 saya di kilang Quran di Madinah. Di Madinah. So saya dapat masuk kilang dia. Dia bawa lagi dia tua dekat kilang tu, keluar dia bagi satu Quran. Ya. Quran. Dia bagi Quran kita. Bayangkan Ustaz, saya dengan bangganya pegang Quran macam ni Ustaz. Selalu lepas tu seorang kanak-kanak lebih kurang dalam umur 15 tahun lah, tanya mak dia, "Mak, dia ni Islam ke?" "Entahlah, mak pun tak tahu." Kita dekat Madinah, dekat kilang Al-Quran ni, dia kan bangga pegang peluk ni kan. So dia tanya, "Mak, dia ni Islam ke?" "Entahlah, mak pun tak tahu lah dia ni Islam ke tidak." Itu ujian saya masa dekat Madinah. Lepas tu lucu lah. Tapi masa tu member ni dengan bangga ni. Lepas tu Edison dia dekat belakang saya je. Dia dengar apa yang makcik tu cakap, dia peluk saya. Ujian je, tak apa. Yang penting kita tahu kita Islam. Lantaklah. So itulah ujian saya selepas saya masuk Islam. Tapi alhamdulillah itu Allah nak uji keimanan saya. Tapi macam Abang Adam masih tak tinggal kan? Maksudnya balik raya masih tiap-tiap tahun saya akan balik. Tiap-tiap tahun saya akan bawa bidadari saya balik Taiping, jumpa mak saya. Macam biasa kita akan raikan benda yang sama. Cuma malam raya tu saya taklah pegang colok, saya taklah sembahyang apa semua. Itu abang-abang saya, adik-adik saya buat lah. Saya macam biasa, saya tengok macam biasa je lah. Tapi saya difahamkan yang bila Raya Cina tu dia ada makan besar malam tu kan. Apa dia buat makan apa? Isang tu kan. Isang tu di selepas raya. Selepas raya. Maksudnya dia bukan buat lagi hari pertama, hari kedua tak. Dia dah hampir-hampir nak habis raya itu baru dia buat. Itu isang sebenarnya. Dia adalah orang chef Malaysia yang create isang tu Ustaz. Warna bulat. Dia bukan kita ambil daripada Hong Kong ataupun China punya resepi, tak ada. Orang Malaysia sendiri buat. Dia isang ni semua sayur, carrot, yi tu adalah ikan. Dia isang ikan mentah. Maksudnya kita pakai salmon lah. Tapi dia warna-warni kan, ada merah, ada hijau. Ialah carrot, limun, apa dia? Keropok, dia kacang dengan apa minyak. Sedap, saya pernah makan. Minyak bijak. Itu je. So isang tu sebenarnya itu adalah ikan mentah. So kita pakai salmon kan boleh makan macam tu je. So dia maksudnya kalau kita gaul lagi tinggi dengan dia lagi terabur lagi bagus kan. Costi ada ke? Jatuh terabur tu lagi bagus maksudnya dia meriah. Itu adalah tapi saya teringat Ustaz. Itu adalah macam simbolik kepada persaudaraan kan. Betul. Saya teringat Abang Adam pernah kena tegur kan makan pakai chopstick kan? Dia kata ni haram. Haram. Lepas ni kita nak makan ambuyat. Kita makan ada chopstick lah. Apa ni umai. Kita Umai. makan Mary ambil umai. Itu kena pakai chopstick kan? Boleh pakai chopstick, boleh pakai sudu pun boleh. Kita makan umai. Kita tak salah. Nama dia umai kan? Umai. Bukan Umairah Umai. Ambuyat tu apa? Ambuyat tu dia macam gam, macam ni sagu. Sagu yang isi masak. Ambuyat tak ada? Ada soalan tak? Ada satu soalan dia sebut comel je Ustazah Umi. Dia je. Boleh lah. Boleh lah. Lain-lain Puji ustazah je Ustaz, kita ni jalan Ustaz. pakai baju tak cantik je. Dah lah Ke baju ke biar Ustaz kata setahun sekali kahwin. Kahwin setahun sekali ni. Okey, Tak insya-Allah. nak komen lebih sikit. Okey, untuk Tanya soalan ke? Tanya soalan silakan, tapi kita nak pindah ke sesi yang seterusnya adalah sesi makan-makan. Sana Ustaz. Sesi makan-makan. Cakap sebelah sana. Sesi makan-makan. Sesi makan-makan Umai. Lagi apa lagi? Selain Kita daripada ada boleh rasa. Oh, dah ada orang lain dah, masya-Allah. Alhamdulillah ada juga orang lain.
Dah ada orang lain lah. Okey. Masya Allah. Baik, ramai. Tengok. Ni dia. Jadi sementara kita tengah break ni, kalau nak tanya soalan bolehlah tanya kepada ustaz atau ustazah. Kami dua ni tak payah tanya apa. Silakan. Okey. Ini cara-cara nak buat ni budaya orang makanan orang Melanau sebenarnya. Ni kita ke tepi sikit air boleh tak? Perempuan di rumah Ataupun perempuan. antara resepinya ialah pertama lada, Cili. yang kedua bawang diiris halus, yang ketiga air perahan limau, Okey. yang seterusnya lada putih yang Cincang. dicincang. Ni adalah garam? Ada ni apa garam? Garam campur. Garam, gula dengan gula ah, dengan rasa ada lada. rasa, masuk tempat ni. ada udang yang diperap dengan limau. udang yang diperap dengan limau, ada tomato, ada daun sup, ketumbar, Sebutlah tuan-tuan dan puan-puan. dan seterusnya ada bawang besar. Jadi hari ini saya nak menunjukkan bagaimana cara Okey, ni sebenarnya makanan orang Melanau. Orang Melanau sebab sis ustaz-ustaz semua nak rasa macam mana makanan. Sebab sebenarnya saya banyak berkawan dengan orang Melanau jugalah. So sebenarnya dia gunakan udang mentah, ikan mentah, selalunya ikan lah. Yang sejenis ikan kan. Kena pakai fresh punya. Kalau tak dia berbau. Okey, mula-mula kita letak udang yang diperap dengan limau supaya dia masak sikit. perempuan salin resepi ni. Kita letak dalam mangkuk ni. Wah, bestnya. Umai udang. Umai udang. Umai tu maksudnya apa Melayu? Umai dia macam sushi kot. Sushi, umai sushi. Okeylah. Sushi Sarawak lah. Sushi Melanau ni. Okey, lepas tu kita masukkan cili, kita mencampak je. Cili, sikit. Cili potong. Dia tak pedas ni. Okey. Lepas tu bawang, kita masukkan bawang. Ni tak lagi masjid sembahyang berjemaah ni. Bawang tak masak. Tomato kalau tak nak tomato pun boleh ikut cita rasa masing-masing Okey. Lepas tu kita letak halia dengan bawang putih. Bawang putih, Masukkan dia. Halia dengan bawang putih. Kemudian kita masukkan Jadi dia masuk MasterChef. bawang besar. bawang besar. Banyaklah kita nak gaul-gaul dapatkan rasa dia kan. Okey. Kemudian ni daun ketumbar supaya wangi. Udang tadi tu ada direbus dulu ke apa? Tak rebus, dia memang mentah. Mentah-mentah Dia perap Dia perap dengan air limau. Itu yang buat dia masak. Buat dia masak. So kita tuangkan air limau sini ya. Limau ni lah, limau kasturi. Limau kasturi. Nampak macam salad. Dia macam salad. Dia macam salad. Macam kerabu Kerabu ya. Tapi ni versi Bali. Sarawak punya. So kita letakkan semua ni gula, letakkan rasa dalam ni. Lepas tu kita gaul. Gaul je. Macam tu je. Ada ni tak? Kena dengan ni ada. Ada. Dia kena dua. Kita bergaul sampai dia sebati. Macam isang juga kan? Berapa lama masa biasanya kalau dia kena dengan limau tu? Okey, dia ambil dalam masa setengah jam lah. Kita perap dia dulu lah, tak ada bau kan. Kita kena jaga betul sebab biasanya orang Melanau ni dia memang particular. Dia memang sukakan benda yang fresh. Kalau ikan tu tak fresh dia tak akan boleh tak buat. I see. Muka masuk. Ada. Duduk. Nampak perut. Perut. Buncit. Kalau chef kena berdiri. Kena duduk Duduk pelik sikit. Dah siap. Rasa ni saya tak tahu, saya cuba je. Selain daripada udang ni boleh ganti apa? Ikan. Ikan boleh, ayam boleh. Semua mentah-mentah. Ya, bukan mentah-mentah. Dia kena perap dengan limau baru dia jadilah. So dia kena Selalu kalau ikan apa tadi? dia ikan warna merah, yang nipis. Siapa tak tahu nama dia? Kamera. Ikan merah. Tapi nipis, dia pecah. Yang nipis. Yang nipis je. Panjang macam tu ikan perak. Sarawak tu ikan perak. Ikan perang. Ikan perak. Okey. Okey, ni dia punya ni lah. Kecoh dia. Ada orang dia suka makan mentah fresh. Ni memang tak. Saya rasa dulu masuk. Okey tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak tu lagi. Apa dia? Dia dah boleh. Dah, sebab dah perap dah. Oh dah boleh ya? Ni dia akan rasa kenyal ada fresh. Gitu eh. Ada kulit dia. Dia maknanya dia kena limau tu tidaklah terlalu lama Dapat dah perap tadi awal. Bismillahirrahmanirrahim. pasal dah diperap dalam limau bestnya. dah. Rasa. Ini Islam.
Enggak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cari udang ni sebenarnya ni. Udang. Gigit yang ekor jangan gigit. Ni abang ada. Sebab aku Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu jangan makan pula. Tahu. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amat nyamainya Mario. Sushi versi Sarawak ni. Sedap ah. Sungguh ke? Mek orang Melanau. Siapa ini? Terima kasih. Nurul Mariam, kasih. Terima kasih. Nyaman Mek orang Nyaman Melanau. dia sedap. Oh, nyaman tu sedap. Sedap. Nyaman. Sedap ke? Orang Sarawak ke yang mesej tu? Oh, Sarawak. Okey. Ya, sedap. Ni ada satu lagi ni. Yang masuk lah. Tak rasa dia punya. Sedap. Sedap. Nak kat jalan ni ambil dulu lain lah kan? Yang ekor jangan makan. Ekor yang makan. Kenapa ekor tak makan? Umar is watching. Kurudin. Ahmad. Sama Kurudin. Apa khabar? Sebab kalau dia bawa habis kelas ni. Minggu depan turn Ustaz. Resepi. Okey, resepi kita akan share dekat Nanti kita dalam share dekat tu lah, dekat Marimas ya. Nanti saya mesej dengan Pak Fazil lah. Amin. Tapi maksudnya apa yang saudara Mary buat memang sebiji macam yang saya makan di yang saya sebut dekat apa Riverfront. 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 Riverside. Sebab saya dulu berkawan dengan orang Melanau lah kan. Sebab kat Sarawak dia bukan campur. Dia orang punya macam tau. Iban dia akan duduk dengan orang Melanau akan duduk dengan bangsa ni. So dia orang makan kongsi makanan ni. Dari situ kita belajar lah masakan macam mana. So sebab saya dah terdedah dengan pelbagai bangsa kat sana So kebanyakan masakan yang ada dekat Sarawak saya boleh masak. Kebanyakan Ustaz. Kita duduk kat Kuala Lumpur ni pun kebanyakan kita harap macam nak masak. Ada orang kampung. Oh, kena minta boleh. Jajak Ustaz. Belalak. Wah, Sedap tu rasa pakai rasa. Nino hebat chef. Wah. Nino hebat chef. Thank you. Terima kasih. Tapi bahasa dia lah. Masa dia cakap apa tu? Berlalak cedak. Makai menu hebat chef. Baca. Mario. Okey. Apa dia kata? Oh, amainya Mario sushi besi Sarawak. Dia kata, betul lah tu Mario sushi besi Sarawak. Nurul Mariam Kasim, nyamai mek orang Melanau. Dia kata, sedap lah. Dia kata, saya orang Melanau. Masya-Allah. Dia orang belalak, sidak makan Mario. Dia kata, suka dia orang makan. Ni hebat chef. Bukan belalak suka. Di Kolo. Yang ni adalah laksa Sarawak. Kita makan sama-sama. Kami nak makan ni Ustaz. Saya ada satu ialah ayam pansuh. Ayam pansuh tu ialah ayam aromatik dimasuk dalam buluh. Dimasuk dalam buluh dengan rempah rata Sarawak punya. Sekarang saya tunjuk. Sini. Terus Tapi itu tunjuk tapi ini pak sini. Sedap lah. Masya-Allah. Madam, ingat orang sebelah. Tu Ustaz Fakhruddin is watching. Itulah dia. Ustaz Fakhruddin. Dah abang angkat tunjuk dekat Ustaz Fakhruddin. Ustaz, Tunjuk. Cuma ini udang, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam pansuh. Dia kena makan nasi sebenarnya. Ini ayam pansuh. Ayam pansuh. Sini. Ayam pansuh dalam buluh. Ayam pansuh yang dimasak dalam buluh. Ya. Ambil bau dulu Ustaz. Ni daun-daun apa ni? Sebelum makan ambil bau dulu. Jadi bau dia sedap. Ya. Ni bagus. Laksa Sarawak. Masuk ke. Foka. You tak order you? Saya baik kat baca dah tak lama dah. Takut apa selagi nak pergi dah. Ni Kena pansuh. suruh Mary buat. Itu Umai. Ni pansuh. Baik, Mak. Dia sebenarnya mi kolok dan laksa Sarawak ditaja oleh restoran Dapur Sarawak. Okey. Ini adalah Yang ini ditaja oleh saudara Mary. ini adalah ayam Masak dalam buluh. masak dalam buluh. Ayam Masak dalam buluh. Masak dalam nama buluh. Sarawak dia? Pansuh manuk. Pangso manuk. Panso manuk. Manuk tu ayam, pansuh tu masak dalam buluh. Okey. Fazi nanti balik buat sendiri
sedap Dia bau dia sedap kan? Ada bau dia sedap. Bau dia. Ni Nak. Mana orang? Rumi buat sikit. Ni pula dia cakap apa ni? Baldini Makainya Mario. Oh, pada ni tempat makainya Mario. Tertengok mendak bala makan tak makan. Oh, dia kata kat mana tu Mario? Beritahu. Beritahu. Dia tengok. Tertengok mendak bala makan, dia kata mengidam gila nak makan. Kita sekarang berada di Dapur Sarawak. Dapur Sarawak. Sekarang ni tengah live dekat Dapur Sarawak, restoran Dapur Sarawak dekat Jalan Sarike. Letak sini. Depan Tawakal, Dapur Sarawak. Sebelah KPJ. Datang situ mau makan mi kolok, sedangnya ada mi kolok, sedangnya ada. Datang situ sini. Situ Sarawak. Sarawak kan. Ada mi kolok, ada rasa Sarawak, ada macam-macam masakan Sarawak lah. Muntong KL yang mau datang makan di situ, datang ya. You can come over and have tertengok lah, mungkin kita tertengok akan makan makanan Sarawak. Kita tu. Kalau Bahasa dia Rami. kalau sabar kalau kau. Tok mana pansu. Umi kalau cakap pasal Kelantan okey ke? Dia ni sedap sebenarnya kuah dia sebab dia pakai macam-macam jenis rempah masuk langsung ni. Allah. Nasi Makan dengan ni, dengan ayam masak ulur. Sedapnya. Cukup jangan banyak. Okey lah. Terima kasih. Saya nak share. Ustaz, tak nak Ustaz. Nak ambil sudu dengan apa tu? Tapi yang ni sedap lah ni. Apa dia nama tadi ni? Pansu. Umai udang. Umai sedap. Senang ingat umai. Kalau dengan ikan boleh, ayam boleh. Balik buat sendiri Dia macam kerabu lah. Dia macam kerabu. Macam kerabu lah. Tester je. Kerabu besi Sarawak. Besi Sarawak. Okey, seterusnya. Jadi ini sesi kita yang terakhir insya-Allah. Dan lepas ni kita tutup. Bagi sahabat-sahabat yang ada soalan untuk ditanyakan ataupun nak dikongsi pengalaman, kita buka pada sahabat-sahabat untuk Jaga is watching. Tiaga is watching. Tiaga peserta Kembar Iman 2. Dan pengantin baru lah. Dia walaupun dah lama tapi pengantin baru lah. Sebab antara peserta Kembar Iman yang kedua yang last bernikah Tiaga. Dan jadi insyaAllah Tiaga minggu lepas 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat Jaga bagi salam. Waalaikumsalam. Dan insyaAllah untuk seterusnya usrah kita yang seterusnya insyaAllah kita akan jemput alumni ya. Alumni Kembar Iman. Ataupun ada orang yang berminat untuk join Taja tempat. Boleh. Kita nak minta penonton di luar sana, kalau siapa yang berminat nak taja tempat dan makanan, sila DM kami di Kembar Iman. Dan kami akan ke sana untuk buat usrah online insya-Allah. Sampai-sampai mempromosi tempat. Sampai kita promosi yang tempat insya-Allah. Apa ni Tiaga jawab pengantin lama dah Ustaz. Ni yang saya makan mi kolok. Kan betul kan? Mi kolok. Mi kolok daging. Kolok tu maksud apa? Mi dia kolok. Tak tahu kolok apa. Saya pun Sudu tahu mi kolok. Kami bagi sudu. Tapi origin mi kolok sebenarnya kat Indonesia pun ada, dia panggil bakmi. Macam-macam mi kolok juga. Sebab kita serumpun yang Chinese. dia berkuah ni, dia kuah. macam sup ataupun Sup daripada ayam tu. Dia kita tak boleh guna banyak air. And then dia punya daun yang kita guna daun bungkang. Daun bungkang tu memang dekat sini panggil daun salam. Daun salam. Daun salam. Dia nak rasa dia nak macam lah yang selalu orang buat ikan sup ikan yang Yes. besar. Betul. Tapi dia ada bau wangi. Tapi dia harum. bau dia Dia harum. Dia kena makan dengan nasi sebenarnya pun sedap. Dia makan dengan nasi. Gila terus tadi dah makan Panas semua. Tadi pasal dalam tulung ke? Kita suruh Patah. kita dia cikgu Bandi lah memang Dia kan. makan bulu. Kalau masak dalam bulu lagi wangi. Ya. Masak dalam bulu lagi sedap. Masakan bulu lagi sedap. Okey. InsyaAllah nanti kita program kat Sarawak, insyaAllah kita masak. Boleh. Nanti stema orang Sarawak, Sarawak dengar tu. Ya. Memang kita ada jemputan sebenarnya. Saya nak maklumlah mungkin. Saya harap mungkin sampai kepada
Setiausaha Agung Raisat, Tuan Haji Muhammad Marzuki Muhammad Umar beberapa kali menyatakan pada saya tu bila kita nak ke Sarawak ni. Ustaz. Dah ada orang minta dah Ustaz. Ada orang minta. InsyaAllah ada kerjasama. Dan untuk pengetahuan yang kemarin imam pertama dulu, dia yang hantar daripada Sarawak yang join dengan kemarin imam pertama. Saudara Siapa yang Sarawak? Daripada Sarawak yang pertama tu. Lupa lah nama. Awang ada nama Awang belum dah nama dia. Angga. Ada. Bujang ya? Bujang. Ya. Betul. Balik daripada umrah dapat pula panggilan Masya-Allah. Yalah betul lah. Betul. Dia dapat pergi balik pada umrah yang beriman tahun yang sama dapat pergi haji pula. Makan dengan tu makan dengan tu. Sedap. Cuba. Okey. Jadi kita macam mana kita okey, sebelum terlupa, baju ni disponsor oleh Adam Kori. InsyaAllah ini keluaran terbaru. Jadi kalau siapa yang berminat boleh terus berhubung. Dan baju ni dia ada dua budaya. Melayu campur India, Arab campur Arab. Itu dah 3-4 dah Ustaz. Lepas tu campur orang Cina yang buat. Ada 5. Dah 5 kan? 5. Masya-Allah. Sangat selesa. Boleh dapatkan di butik Adam Kori. InsyaAllah. Terima kasih. Ini yang membezakan ini apa dia punya Romero boleh shake apa ni dia panggil? ada Bola. Romero. Ada yang bola. Ada soalan daripada saudara Afkar. Ya ke? Ya, saudara Afkar. Hai, Bu Afkar. Boleh sharekan adakah keluarga Mario menghidangkan makanan yang tidak halal di setiap perayaan, bagaimana Mario menghadapi dan bagaimana Mario juga menjaga perasaan keluarga sekian. Okey, untuk pengetahuan Brother Afkar ya. Family saya dia jenis Kristian yang betul-betul Kristian, yang mana dia tinggal kat adat-adat lama. Jadi kita punya saudara mara dan kawan-kawan kebanyakan di kalangan orang Melayu, berbagai bangsa lah. So bila buat satu perayaan tu selalunya kita orang akan buat yang makanan halal lah. Yang akan monitor saya walaupun hari Christmas. Kalau kawan pun sama sebab kita akan jemput yang Islam datang untuk ziarah ke rumah kami lah. Tak ada masalah. Macam contoh kalau macam mak saya, selalunya mak saya dia tak bukan penggemar makan boleh saya kata babi ke? Boleh? Boleh. Bukan penggemar makan balik bayar pun tak apa. bukan penggemar makan babi. Jadi macam adik-beradik lain ada yang suka makan daging tu. Cuma bila kita makan dia akan tanya saya. Dia akan tanya kita nak makan benda ni. Makanlah tak apa. Nanti aku akan makan kedai sebelah. Lepas dia orang habis makan, dia orang datang jumpa saya pula kat kedai sebelah lagi. Kadang-kadang dia tak bawa ke rumah, dia makan kat luar. Lepas tu kadang mak saya pun kalau datang sini, asyik makan benda tu je dia kata. Banyak benda lain lagi boleh makan. Tapi mak saya pun macam tu. So tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Even saudara mara lain pun alhamdulillah penerimaan okey dan dia orang lagi faham. Sampai saya sendiri pun naik segan. Ada soalan lain tak? Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada, kita letak. Okey, penghujung kita mungkin boleh Ada oh, tak ada. penutup Yang Nurul Mariam Kasim. Mi Kolok Haji Saleh di Kuching. Minggu Haji Saleh di Kuching. Haji Saleh kat flyover tu tahu. Sila datang. Dekat Kuching. Nanti insya-Allah saya bawa dia orang datang Kuching. Jangan tak datang pula program kita kalau dekat buat kat Kuching. InsyaAllah. Kita dah ada penghujung program dia sekarang ni. Okey. Sebagai penutupnya, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi tu, yang Allah sebut, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menjadikan, khalaqan ni telah menciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Sebab itu kalau kita lihat dalam awal Islam dulu, dia bukan bangsa Arab je. Ada sahabat Nabi yang namanya Salman Al-Farisi, orang Parsi, kan? Dan juga ada orang-orang Yahudi Madinah juga yang meluk agama Islam, kan? Meluk agama Islam. Jadi
Pada zaman Nabi sendiri dah berbangsa-bangsa dah. Okey. Kalau Allah nak jadikan manusia ni satu bangsa dan semuanya beriman pada Allah, boleh. Tapi tak. Allah jadikan kita berbilang-bilang bangsa ni untuk kita saling kenal mengenali. Bukan cari di mana perselisihan kita, tapi kita kena cari di mana titik pertemuan kita, persamaan kita. Titik persamaan kita. Sebab kita lagu apa nama? Faizal Tahir. Tak ada lah kan? Daripada Adam. Adam manusia pertama dalam syurga. Yang putih ni lah, yang hitam, semua dari Adam kan? Semua dari Adam. Jadi kenapa kita bersengketa, kenapa kita bermusuhan? Kita daripada yang satu, maksudnya daripada Allah kan? Jadi sebenarnya itu Islam. Dari sudut budaya, dari sudut adat, kita tekankan sekali lagi, selagi mana dia tidak bersanggah dengan Islam, masih boleh kita amalkan. Dan saya nak tekankan juga satu perkara, bila masuk Islam bukan masuk Melayu. Bukan masuk Melayu. Dia bermaksud masuk Islam. Bangsa tetap, kalau macam Abang Adam masuk Islam, dia tetap Cina. Dia bukan Melayu. Kan? Ingat Kalau Mario dia masuk Islam, dia bukan Melayu tapi dia tetap Iban. Kalau kalau Umar tengok ni. Kalau Umar walaupun dia masuk Islam, dia tetap India. Umar nama penuh. Nama penuh Kumaran anak lelaki Subramaniam. Unik, IC number tetap. IC number. Oh, tak tahu, tak ingat. Hai Umar. Lama tak jumpa Umar kan? Nanti kita buat usrah dengan Umar. So Umar masak badik. Tiaga bersama Tiaga. Dia dah masuk Islam, dia tak. Syarif ada tak Syarif? Syarif dia saya tak nampak hari ni. Tiaga. Okey, insyaAllah. Jadi saya serahkan kembali pada Abang Adam untuk seterusnya, insyaAllah. Betul kan? Tutup lah. Okey lah. So alhamdulillah kita pun dah sampai penghujung program. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada yang like dan bertanya soalan. InsyaAllah kalau ada soalan kita akan jawab dengan Ustaz akan jawab lah. Dan terima kasih kepada Dapur Sarawak ini Muhammad Ali Bashar, seorang pelakon yang hebat, yang saya kagum. Terima kasih banyak-banyak kerana sponsor tempat dan makanan yang sangat-sangat sedap. Terima kasih pada Mario yang hadir pada hari ini dan terima kasih tunjuk ajar makan ini. Tengok, Umi habiskan. Saya tak sempat nak makan ni, Umi dah habiskan. Allahu Akbar. So terima kasih share resepi Mario. InsyaAllah doakan kami kembali iman berjaya untuk buat yang siri 3 ini, sebab doa orang baik-baik ini dan mustajab. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih pada Umi Zaitun yang comel ke. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Suhi dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rusli Al-Jauhari. Dan terima kasih pada saya terima kasih dan terima kasih pada bidadari saya yang pegang kamera, yang pusing kiri, pusing kanan, atas, bawah tu semua. Terima kasih. Dan bidadari saya dan bidadari saya tak boleh panggil bidadari. Bidadari Ustaz. Bidadari Ustaz. Yang kau saya tengah forum tu, saya isteri Ustaz ada handphone dah jumpa dah. Kalau tak jumpa handphone muka masam jangan, dah tak boleh forum, tak boleh fokus. So terima kasih semua. Sekali lagi terima kasih pada restoran Dapur Sarawak. Masya-Allah sangat sedap. Saya hari ini sebenarnya baru betul-betul rasa makanan Sarawak yang sebenar. Biasa pergi Sarawak tapi makan rasa Sarawak je. Soal lagi bang, terima kasih kepada Cikgu Fadli. Cikgu Fadli, terima kasih kepada Cikgu Fadli yang join kita. Yang join kita pada hari ini, yang bantu yang bantu uruskan soal kita semua ni. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih pada Kopi Badam minum sejawan nak bercawan-cawan tak. Okey Ustaz, kita kena akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon berlindung daripada kemurkaan dan api neraka-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik ya Allah. Berilah cahaya pada hati-hati kami dengan cahaya hidayah-Mu.
kama nawatal adha min syamsik, bagaimana engkau beri cahaya ke atas muka bumi dengan cahaya mataharimu abadan selama-lamanya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berilah kami kefahaman dalam tentang agamamu ya Allah. Wa alimna ta'wil, dan berilah kami kefahaman dalam tentang Al-Qur'anmu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, dan jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang kau rahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada segala musibah dan segala kemaksiatan kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Diserahkan pada mana? Kita tutup dah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.